Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hadirin muslimin muslimat sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat dan sejahtera selalu. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, fa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita bertemu lagi siri yang kedua, iaitu dalam bab wuduk bagi orang-orang yang terdapat di anggota wuduknya, iaitu al-qasab, iaitu buluh ataupun belat yang dibuat oleh orang tua dulu, ataupun sekarang diistilahkan dengan simen bagi tempat-tempat yang patah, ataupun dibalut dengan benda ini, ya, iaitu disebut bandage, ya. Dan yang berikutnya menggunakan plaster. Plaster ini membantu untuk melekatkan jarum ataupun tempat-tempat luka yang ringan tetapi berbahaya, mudarat dan sebagainya. Baik para hadirin sekalian, pada hari ini kita akan melakukan simulasi bagaimana kita nak berwudu bagi orang yang ada jabirah tadi. Ya, ini simulasi, maksudnya lakunan. Bukan betul lakunan, tetapi lakunan sebagai gambaran yang betul berlaku pada orang-orang yang terkena atau orang-orang yang ditakdirkan Allah kena musibah sakit yang demikian pada anggota wudu. Mungkin dalam seumur hidup kita pernah berlaku sekali. Mungkin juga tak berlaku pada kita dalam seumur hidup kita, tetapi berlaku pada anak-anak kita, ahli keluarga kita dan sebagainya. Takkan kita nak biarkan mereka tidak sembahyang ataupun sembahyang dalam keadaan jahil, yang tidak faham, solat yang tidak sah disebabkan, ataupun solat yang kita kata buat menghormat hormat waktu, ya, dan akhirnya dia kata biarlah kita qada di kemudian. Tak apa ustaz, kita qada kemudian. Sebenarnya tuan-tuan, ada jalan untuk memudahkan kita dan tidak perlu ulang kembali, ya. Terutamanya dalam pandangan mazhab Imam Hanafi, mazhab yang lain seperti Imam Maliki dan sebagainya. Bagi mazhab Imam Syafi'i, sekiranya kita melakukan sapu di atas jabirah tadi, ya, maka tetap dikatakan sebagai kena ulang balik, ya, sembahyang tersebut, ya. Baik hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, secara ringkasnya kita terus kepada fokus simulasi perlakuan bagaimana kita nak melakukan wudu bagi orang-orang yang ada jabirah. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terus kepada simulasinya. Kita boleh fokus. Pertama sekali, ya, oleh kerana ini lakunan, bukan betul-betul kita lakukan pada pesakit, tetapi saya boleh lakukan supaya tuan-tuan boleh nampak gambaran bagaimana kita nak buat ataupun kita lakukan pada orang yang sedang sakit, nak mengajar mereka ataupun kita sendiri yang sakit. Baik, cara mudahnya, cara nak mewuduk ni, pertamanya kita kena buka tangan. Kerana anggota wuduk tidak dapat lari daripada muka, ya, tangan. Kalau di dalam tayamum, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum, dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 tak silap saya, wa aydikum min. Dalam surah An-Nisa, ya, disebut famsahu biwujuhikum wa aydikum, ya, dia tak sebut min di situ. Baik, itu dalil-dalil bagi amalan-amalan tayamum. Adapun dalam wudu, begitu juga disebut dalam dalilnya surah Al-Maidah juga, iaitu Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat apa? Faghsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Itu 4 anggota. Manakala bagi anggota yang tayamum hanya tinggal 2, ya, kurang. Jadi dirukhsahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sakit. Baik hadirin muslimin muslimat sekalian, apa yang perlu ada? Pertama sekali, kita pastikan anggota wudu kita terangkat, ya, terbuka, ya. Dan yang kedua, simulasinya cara mudah. Ini alat apa? Alat yang dikatakan jabirah tadi.
yang menghalang tubuh badan kita, anggota wuduk daripada terkena air. Kenapa saya pakaikan di sini sebagai contoh? Katalah saya balut di sini adalah bahagian yang tidak boleh kena air, ya. Di tengah-tengah, di tepinya masih lagi kita boleh selak lah. Biasanya kalau doktor balut, kalau patah di sini mesti sini sampai sini. Sebab itu dalam kaedah ilmu fiqh, ad-daruratu la tuqaddaru biqadariha. Darurat itu sepatutnya kita kena letakkan pada had mana yang boleh, ya. Jangan kita kata meletakkan, kalau dah kena sini balut satu tangan, kalau boleh dikurangkan, ya, kurangkan, ya. Jadi dalam hal ini saya buat satu contoh. Ini bahagian balut yang tidak boleh kena air. Dan skupiah ini, tuan-tuan bayangkan, adalah satu benda yang dikatakan jabirah juga ni, kononnya lah, ya. Saya pusingkan sikit nak jadikan dia jabirah, ya. Okey, begitu contohnya. Ini jabirah ni, tuan-tuan, maknanya bahagian ini bahagian yang dibalut. Jadi muka saya mungkin sedikit gigi-gigi rambut ini kena tutup. Katalah ini jabirah, ya. Ini lakonan saya. Kemudian plaster. Ini juga termasuk al-lusuq. Nama dia dalam bahasa Arab al-lusuq. Dalam bahasa Melayu disebut plaster. Jadi plaster ini dalam bahasa Inggeris pun mungkin sama juga bahasanya. Okay, plaster ni, tuan-tuan, biasanya akan dilekat pada tempat-tempat yang diletakkan jarum, ya, ataupun bahagian-bahagian muka yang lukanya tidak banyak, lalu doktor akan lekat. Contohnya, katalah jabirah tadi diletak di bahagian sini, tuan-tuan. Okey, ni banyak lakonan dia. Betul sekalian. Setelah selesai, katalah ini satu di muka, satu di kepala, dan kepala pun ada juga bahagian gigi rambut, dan satu di tangan. Okey, dan satu lagi di kaki. Ini tempat luka. Maka apa yang perlu kita buat? Maka mengikut pandangan mazhab kita, Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, pandangan mereka dalam kaedah nak berwuduk secara Syafi'i, ya. Bagi orang sakit tadi, ini saya buat sendiri. Bagi orang sakit mungkin dia boleh buat di bahagian-bahagian tertentu, mungkin bahagian kaki dia tak boleh sampai. Maka pertama sekali kita akan sediakan debu apa? Debu tanah liat, tanah apa pun tanah yang boleh menghasilkan debu. Sa'idan fatayammamu sa'idan tayyiban, iaitu tayamum dengan debu yang dikatakan yang bersih, yang tanah menjadi debu. Kalau turab tanah, tetapi sa'idan tayyiban, debu yang halus, yang bersih. Yang paling bersih debu putih lah, ya. Di sini biasanya ada jual, HPA ada jual, tapi saya bukan ejennya untuk mempromosikan perkara itu. Ada jual lah, tentu boleh cari kat HPA. Debu dikatakan juga HPA jual debu yang boleh kita makan, minum gitu. Jadi debu itu kalau kita dapatkan, kita boleh dapat debu untuk tayamum. Di hospital pun mungkin ada jual. Tapi tuan-tuan sekalian, bila kita simulasi, kita gunakan bedak ajalah sebagai contoh kepada debu. Sebab bedak pun debu, tapi bedak bukan alat tayamum. Debu alat tayamum kerana debu itu daripada tanah. Tanah itu mestilah diambil daripada tanah liat dan tanah apa-apalah, untuk kita jadikan debu, kena air padanya, kemudian barulah kita buat tabur sebagaimana saya buat sekarang ni. Sekurang-kurangnya 2 sudu pun dah cukup, tuan-tuan, ya. Macam nak masak apa sup lah, ya. 2 debu serbuk pewangi atau serbuk penaik, ya. Okey, dalam hal ni dah saya sediakan umpama 2 sudu yang kita tabur di atas ini debu, ya, debu. Bila ada 2, tuan-tuan, dia sebenarnya boleh kita terus tepuk atas dua-dua ni, tak ulang balik tepuk tempat yang sama, dia tak panggil mustakmal. Sebaliknya dikatakan mustakmal itu debu yang kita sapu tadi tu terjatuh di situ, ataupun kita ulang di tempat yang sama, terangkat. Jadi kita sapu sekali tu, kalau nak tenyih pun tak apa, jangan angkat. Kalau angkat, habis. Dah jadi mustakmal. Yang terbatas, kena buat semula. Tapi kalau kita
Sekali lalu tu dalam keadaan kita yakin saja, celah-celah mata dia begitu, misal-misal dia tolak. Sekali. Lepas tu disunatkan kita usap-usap jari dan buang debu tadi. Tepuk kali kedua. Tu kaedahnya, ya. Tapi sekarang oleh kerana kita boleh juga buat, kita sediakan satu. Yang satu ni kita boleh tepuk 2 sekali. Ataupun kita sediakan sama juga. Lepas kita ni, kita tukar yang ni, kita tambah lagi debu baru. Debu yang tepuk 2 kali tak kisah. Dia tak kira mustakmal. Ya. Yang mustakmal itu yang disapu di muka, terangkat daripada sapuan itu. Debu yang titik itu dikira debu mustakmal yang jatuh di bahagian badan. Baik, kita teruskan, ya. Okey, bagi orang yang ada qasah, ada ni tadi, pastikan barang kawasan-kawasan tangan dia tidak ada seperti cincin dibuka. Lebih baik buka lah, sebenarnya boleh masuk debu tu, tapi lebih baik kita buka. Bila setelah kita buka, pastikan dah tak ada apa lagi lah, bersih. Maka kita pun pertama sekali nak tayamum ni, tak payahlah komo debu pensan. Tak sesuai. Kita kena terus. Oleh kerana kita start dengan tayamum, terus. Okey, langkah pertama mula dengan tayamum, ya. Bismillah dulu. Ya. Kalau tak bismillah, kata Nabi, takut-takut terputus. Ya, sunnahnya. Ya, sesiapa yang tidak dikatakan wudu bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah. Jadi elok kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Macam kita wudu lah, sunatnya sama saja. Cuma bezanya dikurangkan tadi basuhan, iaitu bersapu kepala dengan sapu, ya, di kaki, ya. Terus tak, ya, letak itu. Bila letak, setelah kita letak, kita angkat, kita pasti ada debu di tangan, ya. Debu di tangan ini terus kita capai di muka, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum sampai, apa perlu kita buat? Sebelum kita letak tangan, kita ketuk dulu. Ketuk ni kalau boleh jangan di atas tempat yang sama. Kalau boleh, kita cari tempat yang lain, kita ketuk macam tu. Asingkan daripada tempat debu kita. Belum sentuh lagi, ni. Kemudian setelah itu, nawaitu, mulakan niat. Nawaitu tayammuma li istibahatis salah fardan lillahi ta'ala. Jangan tak sebut fardan. Kalau tidak sebut fardan, takut apa jadi? Takut bila tak sebut fardan, tayammum kita ini hanya jadi sunat. Sunat martabat dia mesti bawah daripada fardu. Maka boleh kita baca Quran, boleh akad Quran, boleh kita buat apa, zikir, boleh kita sembahyang sunat. Tak boleh buat yang fardu, ya. Okey, sekarang nawaitu tayammuma li istibahati salah fardan lillahi ta'ala. Mana kata untuk niat solat fardu. Maka kita pun dah tepuk. Setelah kita ketuk-ketuk di sebelah kiri ataupun kanan, tak kisah, yang pentingnya lain pada tempat kita tepuk tadi. Maka kita pun terus bermula beratas. Ni ada gigi dari rambut kita kan. Ni umpama saya sebut tadi, ini umpama kepala saya dibalut. Maka letak sini. Terus selesai. Kita pun habis selesai satu. Sekarang kita tepuk kedua untuk tangan. Maka anggota wudu tadi ni yang ada plaster dah kita sapu di atas. Sini pun dah gigi-giginya, ya. Nampak muka pun dah bertampung lain kan. Kita pun tepuk kali kedua. Tepuk kali kedua untuk kita sapu di tangan sebelah kanan dan kiri. Kita pun nipiskan debu. Nipiskan untuk kita sapu kali kedua. Kali kedua letak di sini. Jari ini dengan jari ini letak. Terus kita tolak di bawah tangan kanan. Dan kita belik di sini, pusing, ya. Tolak terus, ya. Jangan terus sampai ke hujung. Ni.
pergelangan lebih ya. Tolak sampai sini, jangan angkat. Kalau angkat dia kira mustakmal. Gitu, dan tolak terus. Habis. Jangan sentuh yang lain. Kalau sentuh dikira mustakmal. Ya, maka dia masih ada. Kita pun sapu sini pula sebelah kiri. Tolak ke belakang. Sampai ke atas ni kita ringankan, kamu jangan beratkan, takut sakit. Saya penghujung di sini. Ya. Okey, jangan sentuh lagi bahagian ibu jari. Di hujung sekali baru bertemu dua ibu jari. Selesai. Maka selesai. Langkah pertama, tayamum adalah untuk membasuh muka. Setelah itu, langkah kedua, ya, mengikut pandangan mazhab kita, barulah diambilnya air untuk sapu di bahagian muka. Bahagian muka pula tadi ada apa? Plaster. Sini berbalut, maka kita boleh sapu di tangan, boleh sapu begitu, dan boleh kita terus spray di muka. Spray sehinggalah air itu mengalir. Okey. Kalau sini plaster tak boleh kena air, kita tutup dan kita buat spin saja. Okey, bahagian ni. Begitu. Tutup. Dan tepi ni yang boleh. Atas dia jangan, ya. Setelah itu nampak air mengalir, kita pun terus keduanya sapu. Ya, sapu. Di sini kalau boleh selak sikit. Selak sapu di celah-celah ni. Jangan angkat. Kalau angkat dah jadi air mustakmal, maka kita pun sapu. Ini anggap jabirah lah. Tak apalah, saya bukan kopiah lagi. Dalam pelakonan simulasi ini adalah jabirah. Okey, selesai. Jadi tayamum pertama langkah tadi untuk basuh muka. Nak basuh tangan, tak boleh terus menggunakan air ni. Kita kena tayamum balik. Ambillah debu semula kalau kita menggunakan tempat yang sama. Tak balik debu tadi. Ya, tak balik debu. Okey, selesai tu. Benda yang sama juga, kita akan tepuk semula di atas debu. Tepuk. Syarat tayamum mestilah muka dan tangan. Seperti biasa. Kita mulakan awal balik. Tepuk. Nipiskan debu. Dan sapu muka balik. Okey, sapu. Selesai. Okey. Ada lagi bagi debu, tepuk kali kedua. Ini untuk tangan pula. Okey, sapu. Sapu sampai ujung. Ini jadi langkah ketiga. Ya. Tayamum yang kedua, langkah ketiga. Sebab tadi tayamum basuh muka dengan air, nak basuh tangan kena tayamum pula. Jadi habis, selesai yang ketiga. Langkah keempat, baru basuh tangan. Ya. Kita spray daripada atas. Kawasan yang lebih lah. Sampai mengalir nampak tu. Sampai hujung ni. Kita pun boleh sapu. Jangan angkat tuan-tuan ya. Celah-celah ni sekali jangan angkat. Setelah selesai, okey, kita pun yakin dah habis sebelah kanan, kiri pula. Jangan atas ni. Kadang-kadang air serap masuk dalam, lagi teruk uratnya. Tepi-tepi. Okey, selesai. Maka kita pun sapu di bahagian yang sini. Dan celah-celah ni kalau boleh masukkan sikit, supaya memang kena bahagian-bahagian yang dibalut tapi masih lagi tak luka bahagian tu. Setelah itu, ini nak dibiarkan tak boleh. Kita ambil air yang ringan, nipis, sapu. Sapu jangan kan? Selesai. Langkah keempat. Langkah kelima, nak sapu kepala. Nak sapu kepala, debu lagi. Tak balik debu di situ. Berapa kali muka saya kena debu ni. Jadi bedak-bedak lah. Kita pun tepuk lagi. Seperti biasa, kalau tayamum muka dan tangan, maka ni debunya, kita pun sapu muka dulu.
Jangan angkat. Masa kita sapu tu, telah misai dan semua boleh kita upah-upahkan. Selesai. Ya, sunat kita habiskan. Kedua, ya, ingat di langkah yang kelima. Seperti biasa, sapu bawah ni sampai hujung tangan ni, sampai pergelangan tangan. Sampai habis. Sini pula, sampai sini, sampai pergelangan tangan. Tolak ibu ni, berjumpa ibu balik. Selesai. Ya, selesai yang tu. Langkah ke-5. Yang kena buat apa? Barulah spray di kepala ni, tangan. Sebab dia sapu je kan. Nak sebutan ni? Taklah, sebab ada baki tepi ni. Sebahagian. Sebahagian. Ya, sapu. Ya, kita boleh buat macam ni. Sini. Sapukan terus dua-dua ni. Sebahagian. Sebab ada baki. Sini balut. Sini. Kalau semua balut, sapu atas. Ya, sapu atas. Itu pun sebahagian. Ya. Langkah yang ke-6. Ke-7. Macam mana? Nak basuh kaki. Sebelum basuh kaki, tayamum ni untuk basuh kaki. Tambah debu lagi. Ni yang ke-6. Maka ke-6, saya ke-7 kan. Okey. Sekali lagi. Biasa, seperti biasa, tayamum menyapu muka. Selesai. Sekali lagi kita tepuk. Seperti sunat. Tekan. Sekali lagi. Dari bawah, tolak ke atas. Dari bawah, tolak ke atas kiri dan kanan. Selesai tak? Selesai langkah ke-7. Langkah ke-8. Apa perlu kita buat? Barulah kita bergerak ke bahagian bawah hujung kaki kita, iaitu basuh kaki. Okey. Hadirin sekalian, yang ke-8. Selesai tadi. Langkah yang ke-7 itu bagaimana kita dah tayamum, habis berdebu tangan saya tengok. Ya, berdebu ni. Tu, dah tak jadi orang dah. Baik, kita sambung yang ke-8 dengan kita basuh kaki. Ya, ni nak basuh kaki. Kaki berbalut juga. Jadi bila kaki balut, kita nak spray semua ke? Patut basuh semua kan? Dah. Sekarang kita spray di bahagian yang boleh kena air dulu. Kita dah yakin. Kalau kita gosok dia, celah-celah ni jangan angkat, nanti mustakmal. Okey, spray tambah. Maka selesai. Dan di celah-celah pembalut tadi. Kemudian di sini dah lebih atas, kita spray lagi. Di celah-celah ni, ya, boleh sendiri. Untuk atas ni, bagaimana kita nak buat? Kita spray seperti biasa. Sapu di atas. Okey, selesai. Untuk kaki yang kedua, oleh kerana tidak ada sebarang pembalut, maka spray macam biasa, kita basuh terus. Kalau mengalir tu, kita gosok dia dengan gunakan celah-celah jari dengan anak-anak jari kita. Jari tangan. Jangan lupa bahagian tumit, Nabi besar sangat, suruh basahkan. Ya, dah selesai. Kita basahkan semua. Selesai. Itu sehingga langkah yang ke-8. Langkah ke-8 ini ialah kita membasuh menggunakan air. Jadi hadirin sekalian, itu sebagai contoh untuk kita mengambil wuduk bagi orang yang berjabirah tadi, ya, berplaster, balut kepala dan juga balut tangan dan kaki. Ya, itulah mengikut pandangan mazhab kita. Ya, nampak tak apa jadi? Jadi dalam hal ini nanti kita akan bicara di dalam perbincangan kita yang selanjutnya, bagaimana pandangan mazhab lain. Adakah boleh kita talfid dengan mazhab mereka supaya kita mengambil wuduk lebih mudah dan tak jadi seperti ini, ya. 8 kali 4 tayamum, 4 membasuh. Akhirnya apa jadi? Penuh debu di muka kita dan sebagainya. Ini satu pandangan dalam mazhab kita. Nanti kita akan bertemu dalam perbincangan selanjutnya, iaitu pandangan mazhab lain terhadap menyapu jabirah, ya.
Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الله